Murid, selamat tengah hari. Ini Cikgu Yuba, guru matematik anda. Okey, hari ini kita akan mempelajari satu topik yang tidak melibatkan pengiraan tetapi kemahiran matematik yang agak penting, iaitu kemahiran menganggar. Baik, apa maksud perkataan menganggar? Okey, dalam bahasa Inggeris we say as estimate. Okey, apa maksud menganggar sebenarnya macam ni ya? Anda perlu membuat satu kiraan yang pantas, tidak semestinya tepat, tetapi yang pentingnya membuat kiraan dengan pantas dan mudah. Okey. Dalam keadaan mana yang anda perlu membuat kemahiran menganggar? Okey. Contohnya, cikgu pasti cikgu pasti mesti ada yang jentera anda yang ingin suka membelanja kawan, ya, membelanja kawan makan atau minum, contohnya, kan? Dan okey, tapi contohnya anda mungkin mempunyai anda ingin membelanja dua orang kawan anda belanja makan. Ya, anda ingin membelanja makan mereka. Tetapi anda tidak tahu harga makanan secara tepat. Dan anda juga tidak ambil masa untuk mengambil pen dan kertas untuk mengira jumlah wang yang perlu belanjakan. Jadi anda di sini anda perlukan kemahiran menganggap. Okey, contohnya contohnya um, contohnya anda bertiga, ya, anda dan dua orang kawan anda ingin makan tengah hari di sebuah medan selera. Okey. Medan selera makanan tu ada yang RM3, RM4, macam nasi lemak mungkin RM2, mi kari mungkin RM3 dan seterusnya. Uh, jadi di sini di sini anda tidak perlu masa untuk ambil kertas atau pensel dan buat kiraan satu persatu, ya. Nampak tidak sesuai, kan? Jadi di sinilah anda boleh menggunakan kemahiran menganggap. Baik, bagaimana anda menggunakan kemahiran menganggap? Dengan uh, satu caralah dengan menghampirkan nombor kepada puluh atau ratus terdekat. Okey, anda akan belajar lebih pasal kemahiran ini dalam kemahiran guna nombor di mana cikgu akan terangkan dalam video seterusnya. Okey, buat masa sekarang kita akan cuba menganggar bilangan jisim tepung dalam tiga balang ni. Okey, kita pastikannya tiga balang ini adalah tiga balang yang sama saiz dan sama isi padu. Ya. Dan perhatikan bahawa tiga balang ini mempunyai aras tepung yang berlainan. Ya. Pastikan, ya. Okey. Okey, bagi mudahkan anda, saya akan balik ke dia. Okey, pastikan, ya. Tiga balang ini saiz dia sama. Isi padu sama, tetapi aras tepung dia berlainan. Okey. Sekali nampak, murid-murid, sekali nampak anda boleh lihat di manakah mempunyai bilangan tepung atau jisim tepung, aras tepung yang paling rendah, iaitu bekas 1, diikuti bekas 2 dan bekas 3. Tetapi hanya bekas 2 yang diberikan isi padu. Bekas 1 dan bekas 3 tidak diberikan isi padu. Baik, anda mungkin telah belajar kemarin ini semasa tahun 2, tetapi anda di tahun 2 anda cuma belajar untuk mengatakan setengah penuh, separuh penuh ataupun secara perbandingan lebih atau kurang, ya. Okey, sekarang ni kita akan cuba menganggap berdasarkan perbandingan ini, ya. Okey. Ya. Okey. Pastikan bahawa bekas 2 ini jisim dia 1500 gram. Okey. Dan bandingkan dengan bekas 3, kita tidak tahu apa isi padu dia, tetapi kita dapat anggarkan bahawa bekas 2 ini ialah separuh daripada bekas 3, ataupun kita bercakap bekas 2 ini sebagai separuh penuh. Betul? Adakah anda semua setuju, murid-murid? Adakah bekas 2 ini separuh penuh? Ya, betul, separuh penuh, kan? Okey. Sekiranya bekas 2 ini yang dianggap sebagai minta maaf, ya, bukan separuh penuh, ya. Okey, kita boleh anggap dia separuh penuh. Okey, boleh separuh penuh, ya. Okey, sekiranya kali ini separuh penuh, kita dapat anggarkan bahawa mungkin dia 2 kali ganda daripada jisim ini. Tapi kita tengok apa penerangan dia, ya. Jisim tepung dalam bekas 2 lebih kurang separuh dalam
jisim tepung dalam bekas 3. Okey, maksud perkataan lebih kurang ni maksudnya anggaran, ya. Dia tak lebih, dia tak kurang. Dia agak-agak. Okey, dalam bahasa biasa kita panggil agak-agak, ya. Agak-agak, ya. Okey. Agak-agak. Lebih kurang maksudnya lebih kurang tu maksudnya agak-agak, ya. Lebih kurang separuh daripada jisim tepung dalam bekas 3. Jadi kita dapat anggap bahawa bekas 2 ni separuh daripada bekas 3. Baik. Jisim tepung, okey, sekarang murid ini cuba membandingkan antara ketiga-tiga bekas ini, ya. Jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1,500 gram. Adakah anda setuju dengan pernyataan murid ini? Okey, bandingkannya. Bekas 1 dekat mana? Dekat mana ni? Okey, saya ubah color, ya. Ubah color. Ubah kepada warna biru. Okey, ataupun hijau. Okey. Perhatikan di manakah aras bekas 1 sini, kan? Jadi anda dapat lihat sendiri, ya, bandingkan dengan bekas 1 dengan bekas 2 dan bekas 3, aras dia sangat dia kurang daripada bekas 2 dan bekas 3. Maka kita dapat anggarkan bahawa kurang jisim tepung dalam bekas 1 semestinya kurang daripada 1,500 gram. Dia tak akan sama. Sebab kenapa? Daripada aras tepung dengan mata kasar, kita dapat lihat bahawa aras tepung di bekas 1 adalah lebih rendah berbanding bekas 2. Okey, menurut jelas, ya? Sebab itu kita sebut jisim tepung dalam bekas 1 ni kurang daripada bekas 2. Okey, sekarang kita bandingkan mula dengan bekas 3, ya. Jisim dalam bekas 3 lebih daripada 1,500 gram. Adakah anda setuju? Okey, perhatikan, ya. Okey, cikgu tukar color sekali lagi, ya. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang kita bandingkan dengan bekas 3. Pastikan di manakah arah bekas 3. Sini, kan? Sini. Dan bekas 2 di mana? Di sini. Nampak tak ada jurang yang besar ini? Gap yang besar, ya. Jadi, daripada sini, kita dapat mengatakan bahawa jisim tepung dalam bekas 3 adalah lebih daripada 1,500 gram. Okey, murid, faham, ya? Okey. Sebenarnya tak susah. Kemudian menganggap ni tak susah. Cuma perlu faham perbandingan antara 2 atau 3 gambar yang berlainan, ya. Okey. Cikgu akan terus pergi ke gambar seterusnya, ya. Okey. Sekarang kita akan bandingkan antara shampoo yang penuh dengan shampoo yang agak-agak separuh, ya. Atau lebih kurang, ya. Baik. Kita bandingkan, ya. Baik. Okey. Cikgu pembesarkannya. Baik. Shampoo yang penuh, isi padu dia 1,200 ml. Kita bandingkan dengan aras botol shampoo ini yang separuh penuh. Okey, kita perlu faham, ya, kalau dia penuh, dia 1,200. Kalau dia separuh, maksudnya isi padu dia pun mestilah separuh daripada botol yang penuh. Adakah dia masuk akal? Masuk akal, kan? Jadi, kita dapat anggarkan isi padu ini 600. Bagaimana kita dapat 600? Okey, sekejap, ya. Cikgu akan cuba. Okey. Copy ni dan letak dekat Word. Sebab di atas PDF ni susah untuk edit. Sorry. Ya. Cikgu letak kat bawah ni. Okey, baik. Cikgu perbesarkan sikit supaya anda boleh nampak. Ni nampak tak? Okey. Ni je. Okey, baik. Oh, sorry. Okey, ya. Okey. Bandingkan botol ini, botol yang penuh ini isi padu dia 1,200, kan? Jadi kalau separuh penuh, kita mesti tahu semestinya bahawa isi padu ni tidak boleh 1,200. Sebab kenapa? Dia sudah separuh penuh. Dia hanya separuh penuh. Jadi kita boleh anggarkan dengan cara begini, ya. Kita ambil 1,200. Okey.
Apa murid-murid faham tentang separuh? Maksudnya dia bahagi dengan dua. Ya. Dengan itu kita dapat 600. Sekarang faham tak macam mana dia dapat lebih kurang 600 ml ni? Sebab dia dah cakap ini separuh penuh kan. Ini penuh. Kalau separuh penuh, kita perlu ambil isi paruh yang penuh ini, bahagi dengan dua. Okey, murid? Boleh ikut tak? Okey, bagus ya. Alright. Kita teruskan ya. Okey, kita bandingkan dengan ni ya. Kita bandingkan ya. Baik, panjang rebel biru ialah 100. Ya, okey. Kita copy ni juga ya. Baik. Okey. Okey. Nampaknya tak cukup ruang. Cikgu terpaksa menggunakan rajah muka surat seterusnya. Okey, baik. Gambar ni kecil, saya akan besarkan sikit supaya anda boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, baik. Sekarang, murid-murid, kita bandingkan antara dua rebel ini. Pastikan bahawa rebel biru ni panjangnya berapa? 100 cm, betul? Kan? Okey, sekarang kita bandingkan dengan rebel merah ya. Okey, si Raja Durian ni datang kembali. Dia cakap, anggarkan panjang rebel merah. Okey, baik. Boleh tak kita ukur? Tak boleh sebab kenapa? Kita tiada pembaris. Jadi kita tak boleh ukur ya. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh menganggar. Okey, kita menganggar dengan cara ni ya. Okey. Okey. Okey, sekarang cikgu ingin menguji anda ya, kemahiran menganggar anda. Okey, baik. Adakah rebel merah ini lebih kurang separuh? Adakah dia lebih separuh atau kurang separuh? Okey, kita patikannya. Kita agak-agak separuh ni lebih kurang sini kan? Betul tak? Okey, katakan ini separuh. Rebel merah kat sini. Jadi adakah dia lebih separuh atau kurang separuh? Apa jawapannya? Siapa bercakap? Anggarkan panjang rebel merah. Okey. Okey. Jawapannya ni ya. Panjang rebel merah adalah kurang daripada separuh panjang rebel biru. Ini jawapannya. Sebab kita tidak dapat memberikan satu ukuran, satu nombor yang tepat. Sebab kenapa? Yang pertama, kita tidak berpembaris, dan kedua, kita tidak tahu apakah panjang sebenar ni. Tetapi yang kita pastilah panjang rebel merah ni kurang daripada separuh. Sebab kalau separuh, ini ialah petanda separuh panjang. Inilah petanda separuh panjang rebel biru. Ya. Jadi apabila kita nak menganggar panjang rebel merah ni, kita kena gunakan perbandingan dengan nilai separuh. Dan semana kita tengok ini, panjang ini kurang daripada separuh. Maka kita dapat nyatakan bahawa panjang rebel merah adalah kurang daripada separuh panjang rebel biru. Okey, murid, jelas ya? Okey, bagus. Okey. Kita akan pergi ke seterusnya. Kita gunakan gambar bendera ini ya. Okey. Ini okey murid. Siapa sini suka bermain jigsaw puzzle? Okey, cikgu pasti ramai yang suka bermain jigsaw puzzle kan? Okey, sekarang ya. Ini adalah jigsaw puzzle yang telah lengkap, yang telah siap. Dia memerlukan 1320 keping. Banyak keping ya. Sekarang ini adalah gambar murid-murid yang sedang menyiapkan jigsaw puzzle ini. Ya.
kita telah siapkan lebih daripada separuh gambar ini. Okey. Di sini menarik ya. Sebab jumlah penuh dia 1320. Dan murid cakap kita telah siapkan lebih daripada separuh gambar ini. Murid ini perlu mengatakan ada lebih kurang 500 keping lagi. Baik, bagaimana murid ini dapat sampai kepada nombor ini? Baik, ya. Kalau kita bahagi, kita ambil 1320 bahagi dengan 2, kita akan dapat 660. Ini lebih kurang separuh kan? Separuh daripada jumlah penuh jigsaw puzzle. Ya. Tetapi murid ini pula mengatakan ada ada lebih kurang 500 keping. Baik, jika 500 keping kita bandingkan dengan bilangan separuh 660 ya. Semestinya 500 ni kurang daripada separuh. Jadi maksudnya kita dapat anggarkan bahawa murid ini berkata betul ya. Kita telah siapkan lebih daripada separuh. Sebab separuh tadi ialah 660. Dan bila dia tinggal lebih kurang 500, maksudnya yang telah ditutupi lebih kurang 700. Di mana lebih daripada 660 ya. Faham ni murid? Okey, baik. Seterusnya. Baik. Okey murid, jika semua jelas, sila cuba latihan ini ya. Okey, latihan ini akan dikongsi dalam kumpulan WhatsApp kelas masing-masing, di mana anda boleh cuba untuk menganggar dengan menggunakan perkataan ini. Lebih daripada, kurang daripada atau lebih kurang. Lebih daripada itu, kita boleh bandingkan sekiranya bilangan itu lebih daripada gambar yang di sebelahnya. Kalau kurang daripada, kita dapat anggarkan bandingkan dengan gambar di sebelahnya. Kalau lebih kurang, arah dia lebih kurang sama. Okey ya? Jelas ya? Okey. Hari ini cuma 2 soalan sahaja ya. Minggu depan kita akan pergi ke bunda nombor. Okey, baik. Kita akan berjumpa dalam topik yang seterusnya. Selamat bercuba. Bye-bye.